Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Hafizah yang akan pembentangan sebentar lagi. Ya, sememangnya saya mengalu-alukan mereka yang dapat bersama pada petang ini, dan tajuk yang saya pilih adalah pentingnya cuti sekolah, ya. Kerana banyak salah tafsiran, salah tanggapan, salah anggapan, dan kadang-kadang ada sedikit orang yang cemburu. Tetapi sebenarnya kenapa ada cuti sekolah? Kenapa pula tidak kita mengajar bukannya 190 hari? Kita ajarlah 250 hari dan sebagainya, mengajar. Sebenarnya ada banyak kajian dibuat juga tentang cuti sekolah ni. Mereka dapati kadang-kadang dengan cuti dan tanpa cuti pun tak ada beza yang apa ni. Ya, kalau you bagi lebih banyak pun kelas, tidak ada beza yang besar dengan mengadakan cuti. Kalau itu berlaku, sama saya bagi contoh yang lain, seseorang yang bersenam 3 kali seminggu, sama faedahnya dengan seorang yang bersenam 5 kali seminggu. Perbezaannya tidak signifikan. So, maka kita ambil yang paling minima, asalnya kita boleh beri, kita gunakan satu norm yang sesuai bagi semua. So, untuk cuti sekolah ni, sememangnya dalam mana-mana negara pun, cuti sekolah tu memang ada. Daripada negara yang paling hebat dalam pendidikan, ya, macam negara Finland. Bagi mereka, ialah walaupun ramai berminat untuk jadi guru di negara itu, tapi di antara tarikan mereka ialah mereka suka cuti sekolah, guru-guru di sana. Dan macam Cikgu Sari kata, adakah cuti sekolah tu bermakna tutup handphone, tutup buku, tutup semua? Bagi setengah orang dia boleh tutup semua, dia nak begitu, dia nak total rest dan buat benda yang lain. Kenapa? Kerana dalam sistem pendidikan, bertugas di sekolah ni, kita ada captive audience. Audience kita tu memang di situ aja. Dan kita setiap hari menghadapi pelbagai cabaran. Setiap hari. Mereka tanya kenapa seorang itu jadi guru. Ada yang kata di antara banyak sebab itu, satunya setiap hari mungkin ada perbezaan dari hari berikutnya, hari sebelumnya. Dan untuk hari yang akan datang ada pula yang baru, perkara yang baru berlaku dan sebagainya. So, cuti sekolah ni penting. Next slide please. Tengok bila back to school aja kita rasa kadang-kadang dah rasa semangat dah turun dah. Bila nak balik ke sekolah, kalau boleh nak cuti selalu, ya. Tapi tak bolehlah buat begitu, ya tak. Saya selalu gunakan dengan izin lah. Istilah saya gunakan ialah kita harus menghalalkan gaji kita. Ya. Kita mesti, kita dibayar untuk jadi guru, kita beri sumbangan kita tak boleh jadi orang yang kaya. So, kalau untuk pelajar, pelajar pun ada stres dia, ya. Lebih lagi dalam ini zaman pelajar zaman sekarang, ya. Dia berbeza daripada tahun 60-an, 70-an dan 80-an. Sekarang ada banyak tekanan dan kerana persaingan yang begitu hebat. So, baik kita elakkan, prevent burnout, jadi kita ambil normal curve, kita ada masa untuk belajar, iaitu mengikut kalender akademik, dan kita ada cuti kita untuk murid rehat. Ada satu kata hikmah masyarakat Cina. Dia kata, to rest is to prepare for a longer journey. To rest is to prepare for a longer journey. To rest is to prepare for a longer journey. Saya baca 3 kali ni. Sebab laluannya jauh, tuan-tuan dan puan-puan. 2 tahun di prasekolah, 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah. Kalau ikut nak pergi ke tingkatan 6, lagi 2 tahun. So it's a very long journey. Untuk murid dan juga untuk guru. So murid pun nak recharge mental battery dia.
dia pun nak recharge mental battery dia. They can start, bila dia datang dengan semangat yang gah ya, untuk mulakan semester baru. Okay. Rehat itu, rehat minda, rehat fizikal adalah penting. Kerana hidup adalah lebih daripada hanya kerja dan bersekolah. Life is more than work. Life is not equal to work. Bila life is more than work, jangan lupa di luar sana ada banyak benda kita boleh buat. Kalau di negara barat, ramai juga murid yang menengah tu pergi kerja waktu cuti. Dan pengalaman yang mereka dapat memang membantu dari segi kematangan kematangan mereka. So, kita tak mau murid sampai ke peringkat burnout. Okay? We don't want them to reach the burnout stage. Kita mau satu semangat positif terhadap pendidikan dalam kalangan pelajar. So, biar mereka bercuti, kita boleh beri sedikit holiday homework, kita boleh bagi holiday journal. Itu untuk santai-santai mereka menulis apa yang mereka buat. How was the weather? Where did I go to? What I wore? And then what I ate? Where I went with my parents? Dan sebagainya. Kita boleh create journal sendiri. That's all fine. Saya ingat ya, masa saya di sekolah rendah tahun 66 sampai tahun 71, bila kita balik dari cuti, satu karangan composition how you spend your holidays itu memang ada lah. Tapi zaman itu kita nak pergi ke mana? Pergi rumah saudara je lah. So kita tulis bab itu aja. Tolong ibu bapa jaga lembu. Itu pun sebahagian macam mana kita habiskan cuti. So untuk pelajar, we want their batteries to be recharged. Kita mau elakkan burn out. Kita nak mereka datang dengan semangat baru. Ya, supaya mereka tertarik kepada ilmu. Kita bukan tertarik kerana kita nak harapkan mereka semua jadi engineer, doktor dan sebagainya. Because everyone matters. Every child matters. No one should be left behind. Apa akhirnya dia jadi itu adalah bonus. Kita hanya senang aja, mudah aja cikgu saya selalu sebut. Ikut falsafah pendidikan kebangsaan. Murid boleh menyahut apa yang disebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan menjadi warga negara yang baik. Bagi saya, bekas pendidik, saya rasa we have achieved our mission. Dan if they ada yang jadi engineer, ada yang jadi businessman, ada yang jadi apa jua pun. Tapi yang penting jadi ahli masyarakat yang baik. Anak yang soleh. Next slide please. Untuk guru pula, community ni terdiri daripada kita kena cari dia punya formula yang terbaik ya. Sebab itu di Malaysia yang baiknya bila Deepawali, Hari Raya, Tahun Baru Cina, Christmas ada cuti untuk murid. Yang penting murid dapat bersama dengan ibu bapa waktu-waktu ini kerana masa perayaan ibu bapa pun banyak bercuti. So parents get to spend time with children. And teachers also need to spend time with their own families. And friends. Kita pun ada kawan-kawan kita nak sembang daripada maktab perguruan lah, rakan kita daripada universiti lah, daripada orang kampung kita lah. Life is not just work and family, but we also need some friends, right? And kita pun perlu recharge supaya kita tak burn out sebagai pendidik. So, do not forget, I put this cartoon here. I wonder what teachers do on school holidays. I don't know. Maybe sit around drinking coffee in a quiet classroom, waiting for us to come back. So lonely. No, teachers are doing many, many things. Let's go to the next slide. So, if you don't want to do anything, nak rehat saja, it's not wrong. Nak balik kampung, nak baca, nak buat kerja-kerja rumah, nak pergi shopping, nak bercuti. Dalam negara, luar negara, nak buat refleksi tentang apa you buat sepanjang semester, nak keluar makan selalu.
nak hias-hias rumah, nak buat ujian kesihatan, nak catch up. Banyak benda tak buat, tak tahu tahap kolesterol sekarang macam mana. Masa sekolah tak sempat nak pergi. Do all this. You have a hobby, you suka tanam, you ada tanam sayur dekat kawasan rumah. Bersedia untuk tahun akademik berikut, why not? Yeah. Movies and TV, gila tengoklah. This is the best time. Hal-hal keluarga, ibu bapa nak bawa ibu untuk dia punya cek mata dia, buat, do all this. Ini kewajipan kita, ini tanggungjawab kita. Sebagai pengarah, saya bila staff datang kepada saya, doktor, hari Jumaat ni saya kena bawa mak saya untuk appointment dia. Saya okey, ada tak apa-apa yang ni? Tak ada yang tugas ketara yang saya kena siapkan. Saya tak apa, carry on. You bawa ibu you, kalau dalam 4 jam you balik, so fine. Kalau tidak, you boleh ambil cuti. Tapi jangan lupa ya, you kena bawa balik kepada slide. You boleh bawa ibu you. Kalau you tak bawa, tak ada siapa bawa, itu bukan kita tak memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. We nak bertanggungjawab kepada keluarga. So if you want to roam the internet, you ada blog, you ada macam-macam, please you can do that. Itu nombor 15. Bertemu dengan kawan dan sebagainya. Why not? Dan lain-lain. Banyak lagi yang boleh dibuat. But do what you like. And holidays are important. Kalau di negara Finland, sekarang saya tengah rancang satu program dengan negara Finland. Bila saya cakap dengan mereka, dua profesor daripada universiti ni, kata, oh, next week we will be on holiday. So memang tak boleh, dia hanya kata, but I will be reading my WhatsApp or my email. But dia tak mau buat kerja-kerja ketara. Dia akan jawab, but they don't want to. They want their holiday. Cikgu pun sama. Nak melawat negara Finland masa cuti sekolah, mereka tak terima. Dia takkan. So for them, the teachers having their holidays very important. Tapi bila sesi akademik sudah mula, then they are all serious in their business. Kadang-kadang saya terfikir, mungkinkah masa depan nanti kalau kita fikirkan bersama, sekolah hanya 4 hari saja. Isnin hingga Khamis. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis kita bekerja dari 7.30 sampai 4.30 atau sampai pukul 5. So kita boleh gantikanlah beberapa jam yang hari Jumaat punya tu. Tapi hanya menjadi tanda soal macam mana murid nak makan dekat kantin. Takkan mereka nak kejar ke Petronas yang terdekat, dapatkan noodle dalam cup itu dan sebagainya. Itu dah tak kena. Tetapi mungkinlah saya jangka pada masa hadapan akan berlaku something like that. Kita kena fikirkan kita kena fikirkan apa yang terbaik untuk sistem kita. Perkara-perkara ini boleh kita buat kajian, kita boleh buat kajian rintis. Kalau kita gunakan pendekatan itu, adakah ia akan membawa faedah dan sebagainya. Kerana dalam zaman sekarang kita kena bukan saja lihat return on investment, tetapi juga return on energy. Sudah ada di sekolah, biar kita habiskan dan beri tumpuan yang sepenuhnya kepada tugas kita. Masa cuti, kita bercuti. Sebaiknya lah. Itu pandangan saya. Last slide, please. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sentiasa akhiri dengan ungkapan yang saya bacakan, tapi hari ini saya tambah satu, saya tak pasti minggu lepas ada juga. The most effective kind of education is to play amongst lovely things. Learning through play. Ini Plato punya kata hikmah. And akhir sekali, buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Kalau kita nak menerokai ilmu, jangan lupa kita boleh baca buku, kita boleh dapat ilmu daripada internet, kita juga boleh dapat ilmu daripada jurnal, makalah, dan kadang-kadang sembang biasa dengan rakan-rakan. Ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Itu saja daripada saya pada hari Jumaat ini. Have a good weekend. Have a good holiday over the weekend.